Saya amat bersetuju dengan ucapan Ahli Berhormat Puncak Borneo mengenai Malaysia. Malaysia ini untuk siapa? Jogan kata bilang bersekutu bertanpa mutu, tetapi semuanya Melaya sapu. Hasil Sabah disapu, minyak Sabah dan Sarawak disapu, duta-duta, jawatan duta-duta begitu juga disapu. Dan kursi-kursi parlimen pun tidak lama lagi akan disapu. Di Sabah bukan saja semua disapu, apa yang Sabah berhak pun dinafikan, seperti subsidi elektrik tambahan untuk Sabah sebanyak 866 juta untuk 2024 ditolak oleh kerajaan di atas kekangan kawangan kerajaan. Kenapa? Bila untuk Sabah ada kekangan, tetapi untuk orang asing diutamakan. Adakah orang asing lebih penting daripada rakyat Malaysia walaupun di Sabah? Kenapa semua Malaya mesti sapu? Kenapa Sabah dan Sarawak mesti rugi? Adakah Sabah, Sarawak masih lagi bumi jajahan? Tidak fahamkah Kuala Lumpur yang Sabah, Sarawak mempunyai perasaan dan maruah? Bila Sabah, Sarawak menuntut hak mereka, tolonglah memahami perasaan kami. Jangan pula datang Sabah dan marah-marah kepada pemimpin kami hanya kerana bersuara menuntut hak kami. Jangan anggap kami masih lagi seperti dahulu dan lapuk. Selagi Sarawak dan Sabah dilayan seperti ini, Sabah dan Sarawak akan bangkit dan bersuara untuk menuntut. Apa guna menubuhkan Malaysia yang ada perjanjian Malaysia tetapi tidak dihormati dan dilaksanakan? Kenapa mesti tunggu 60 tahun baru pura-pura melaksanakannya? Apa guna perlembagaan kalau kita tidak hormatkan perlembagaan dan melaksanakannya? Izinkan saya menyampaikan satu pantun. Apa guna buat janji kalau janji tidak ditepati? Kerajaan sudah bertukar ganti, semua cakap begini-begini, yang jadi sama saja begitu-begitu, iri. Tan Sri Speaker, hak 40% hasil Sabah perlu dimutamatkan. Kenapa mesti tunggu lama untuk melaksanakannya, sedangkan Perdana Menteri telah memberi jaminan untuk melaksanakan hak-hak Sabah dalam perlembagaan dan perjanjian Malaysia? Adakah kerana kedudukan kewangan federal tidak mengizinkan? Alasan ini tidak boleh lagi kita terima, kerana 40% itu bukan duit dari federal, bukan duit daripada negeri-negeri yang lain, tetapi duit Sabah. Sabah dah bagi 60%. Itu kewajipan kami. 40% ini janganlah kamu sapu juga. Tolong kembalikan, bukan hanya bagi interim payment sebagai gula-gula untuk mengaburi mata pemimpin kami. Kalau betul susah untuk menyelesaikan perkara ini, saya mencadangkan agar peruntukan 6,7 bilion peruntukan pembangunan ini dibayar terus kepada kerajaan negeri sebagai sebahagian pembayaran 40% setiap tahun sehingga direview kemudian. Walau macam mana pun, Tan Sri Speaker, tahniah kepada kerajaan Madani dan Yang Amat Berhormat yang sudah memulakan langkah-langkah positif terhadap pelaksanaan hak-hak Sabah Sarawak dalam perlembagaan dan MA 63. Tapi jangan tunggu 60 tahun lagi. Sabah sudah kehilangan sabar.